أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam Jumaat sahabat. Hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijanjikan, minggu ini kita akan mulai dengan huruf B. Remedy, rare remedies huruf B. Walaupun kita telah mulakan lebih kurang 2-3 hari yang lalu dengan Basilinum, tapi kita, sebab ia menjadi remedi utama juga di dalam buku Kesi Banjar, jadi kita tidak masukkan dalam rare remedies. Badiaga ini pun Badiaga boleh sebut rare remedies. Pertamanya, dia tidak ada dalam Allen's Keynotes. Yang keduanya, dia di dalam Dr. Kesi Banjar punya kategori dimasuk kepada lesser known remedies. Okay, so lesser important remedies. So itu Badiaga. Tapi Badiaga ini adalah satu remedi yang boleh sebut popular juga. Ya sahabat, mereka yang masih belum memiliki buku Materia Medica yang kita boleh sebut paling hebat, sebab dia adalah Materia Medica asal Dr. William Bory yang telah disaringkan ke bahasa Malaysia. Boleh dapatkan buku ini. Saya dalam proses ingin menghapuskan. Bukan satu, kita ada 3 jilid buku ini. Boleh pesanlah. Harga 3 jilid ialah 180 RM. Itulah buku Materia Medica terbesar yang ada di Malaysia setakat ini. Ada lebih daripada 690 remedi di dalamnya. Dan dalam ruangan free online ini, kita bicarakan free FB live. Kita bicarakan mengenai rare remedies. Remedies yang jarang-jarang. Remedies yang utama itu kita sudah buat kelas. Dan ada juga kelas yang akan follow awal tahun depan insya-Allah. Jika PPHM ingin memberikan sijil, dia akan bersama dengan kita dan kita akan kuliahkan lebih kurang 16 remedi yang penting. Insya-Allah itu akan kita buat awal tahun hadapan. So ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2021 sebab kita hasilkan buku Materia Medica Homeopati Dr. William Bory ini selepas melalui proses PKP yang mana kita tidak dapat keluar ke mana, dan saya mengambil kesempatan itu untuk menyalin dan menyaring ke semua remedi-remedi asal Dr. Bory, tidak termasuk remedi daripada India lah. So itu yang ada. So, sehingga kini, ini adalah buku the best. Dan insyaAllah yang akan keluar lagi pun akan berupa the best juga. InsyaAllah, awal tahun hadapan. Okey, so sekarang kita masuk pada remedi 103. Remedi A, rare remedies, kita sudah kuliahkan sepanjang tahun 2001, 2002 dan tahun ini kita sambung lagi untuk rare remedies. Pada awalnya, kebanyakan remedi tak kira rare atau tidak, kita kuliahkan sebab kita nak buat full alignment
ataupun untuk penyelarasan dari segi penterjemahan. Tapi sekarang kita masuk rare remedy sebab kita dah buat kelas lah. So tidak bolehlah ganggu orang yang memasuki kelas dengan bayaran. So bahagian yang free ni seperti hari ini. So Badiaga ini mengikut Dr. Borik diperkenalkan sebagai sakit di kawasan otot-otot. Sakit di kawasan intergumen. Apa makna? Apa makna tu? Otot-otot dan intergumen sakit. Itu yang disebutkan oleh Dr. Borik. Maknanya, jika kita menghadapi masalah kesakitan yang sangat, bahagian otot-otot, seperti kita nak ambil Panadol lah. Sebab sakit yang melemahkan, yang boleh melemahkan. Dan juga sakit di kawasan integumen, maknanya bahagian tisu-tisu atau membran. Membran ini yang membalut tisu atau organ. Itu integumen. Itu maknanya integumen. Dan sakit bahagian otot dan integumen ini, dia melarat kalau bergerak, kalau bergeser dengan pakaian. Okey. So sakit otot-otot integumen. Dia melarat kalau kita cuba bergerak ataupun bergeser dengan pakaian, dia rasa lebih sakit. Dan dia sensitif dengan sejuk. Maknanya di tempat sejuk akan rasa lebih sakit. Kelenjar-kelenjar juga membengkak. Ini pengenalan yang diberikan oleh Dr. Borik. Bahagian kelenjar-kelenjar bengkak. Ada paresis umum. Maknanya ada kecenderungan secara umum untuk kelumpuhan. Ya, sahabat yang baru masuk, suka kita maklumkan ini adalah free live. Dan untuk hari ini saya dah maklum 2-3 hari yang lepas, jadi saya tidak buat notis pada pagi ini. So paresis umum, ada masalah penyakit Basedow. Maknanya Dr. Borik menyebut sebagai satu simptom boleh digunakan untuk penyakit Basedow, penyakit Lues, Bubo, Rasiola. Okay? Itu yang disebut oleh Dr. Borik. So kita tak boleh nak ubah dah. Kita boleh nak ubah. Penyakit Basedow ni ialah gangguan, satu gangguan yang menyebabkan hyperthyroidism. Hyperthyroidism ni apa pula? Atau berlebihan hormon thyroid kawasan ni lah. Selalunya yang nampak bengkak-bengkak tu, hormon thyroid tu maknanya dia diproses, dikeluarkan berlebihan. Dan Lues yang disebutkan oleh Dr. Borik menunjukkan kepada penyakit berjangkit yang serius. Khususnya mungkin sifilis. Dan Bubo itu merujuk kepada radang atau bengkak nodus limfa. Radang, bengkak. Radang dan bengkak kadang-kadang interchange. Dan dia boleh bernanah. Dan ada rosiola. Maknanya kes-kes penanahan pun boleh juga dicuba remedi ini. Rosiola ini ruam merah lah. Ruam merah warna seperti pink lah. Seperti yang dialami dalam masalah campak dan demam kepialu. Pink ke? Tidak juga, tapi merah. Merah tu cuba cek lah. Selalu disebut sebagai merah, warna merah. Merah bunga mawar. Boleh lah. Kepala, bahagian kepala. Kita lihat kepada simptom partikular. Saya nak ringkas saja pagi ni. Tamat yang Borik saja, tak perlu banding dengan remedi yang ditulis oleh penulis lain. Bahagian kepala dikata ada rasa pembesaran. Maknanya kita rasa besar dan rasa penuh. Dalam kepala tu rasa penuh. Ada tak masa kita rasa penuh? Bila penuh kita rasa sesak biasanya. Kita rasa benda tu besar, penuh.
sakit dalam dahi dan pelipis. Sakit dalam dahi dan pelipis dan membawa ke kedua bola mata. Okey. Sakit dalam dahi, pelipis dan dihantar ke kedua bola mata dan dia melarat kalau tiba waktu tengah hari. Dan juga simptom disebut oleh Dr. Boric bahawa di bawah kedua mata ni nampak kebiruan. Okey. Dan pesakit boleh jadi ada kelimomor. Dan kelimomor ini penting sebab ada hurufnya di italic oleh Dr. Boric. Maknanya kes kelimomor ni, kelimomor tahulah apa dia kelimomor tu. Boleh guna. Okey. Tapi dia bukan kelimomor saja. Kulit kepala rasa sakit, lepas tu di kawasan tu kering. Dan Dr. Boric sebut seperti teter. Teter ni sejenis sakit kulit lah. Dia selalu disebut. Seperti teter. Dan biasanya kalau teter ni dia gatal-gatal ataupun bertumpuk-tumpuk. Itu yang disebut teter. Itu hanya disebut seperti teter. Itu kenyataan Dr. Boric. Isunya dia tak sebut berkaitan kelimomor. Tetapi ditambah dengan kulit kepala rasa sakit, kulit kepala nampak kering. Kemudian dullness yang disebut sini merujuk kepada ramai yang terjemah dullness sebagai kebosanan juga. Siapa yang pernah terjemah Dr. Boric? Ada yang terjemah dull itu sebagai bosan. Betul lah, rasa bosan. Rasa tumpul. Ada juga yang sebut sebagai satu kelembapan. Lembab maknanya nak bergerak tu tidak boleh cergas. So saya terjemahkan di sini sebagai rasa tumpul lembab. Rasa tumpul lembab itu merujuk kepada dull. Berpusing gayak dalam kepala. Kenapa berpusing gayak dalam kepala? Dia ada istilah bahasa Inggeris dia. Dia istilah dalam bahasa Inggeris dia. Kenapa saya terjemahkan pening gayak? Pening gayak. Dizzy feeling in head. Dizzy feeling. Perasaan dizzy. Pening. Perasaan pening. Saya sebut pening gayak. Selalunya dizzy ni. Macam kita berada di tempat tinggi, kita rasa nak jatuh. Itu dizzy ya. Dizziness. Boleh sebut dizziness. Okey. Rasa tumpul lembab, berpusing gayak dalam kepala. Itu menunjukkan pening dan kita rasa tak seimbang nak jatuh. Berpusing gayak. Itu istilah yang saya gunakan lah untuk perkataan dizzy di sini. Coryza. Ada masalah coryza ni hampir dekat dengan sesama sebab ada isu keradangan selaput biasanya. Coryza ni, bila ada coryza, dia ada bersin, discharge dia cair berair. Biasa kalau kita bersin, ada tak bila kita bersin tu discharge kita keluar kuning ke, kental, hijau ke? Ada juga, tapi jarang. Biasanya bila kita bersin tu discharge-nya cair berair, saya sebut di sini. Serta dalam coryza tu kita punya pernafasan seperti orang kena asma. Maknanya sesak. Dan kalau batuk pun menyesakkan. Okey kalau anda ada buku boleh rujuk terjemahan yang kita buat. Coryza, bersin, discharge cair berair serta bernafas seperti kena asma dan batuknya menyesakkan. Maknanya batuk pun boleh dengan keadaan sesak nafas. Satu keyword yang disebut oleh Dr. Boric bawah Badiaga, influenza. Okey, lepas dia beri keterangan mengenai coryza, bersin, cairnya, discharge dia, lepas tu susah bernafasnya, batuk disebut di situ. Satu perkataan influenza. Tidak banyak remedi yang ada perkataan influenza. Ini secara direct disebut oleh Dr. Boric, Badiaga untuk influenza.
Maknanya dalam isu influenza, kalau ada simptom-simptom koriza, bersin, dicacai, batuk, rasa sesak nafas, boleh guna. Sebab itu sudah beberapa simptom campur dengan kes influenza, tidak kira lah COVID-19 ke ataupun flu apa sekalipun, boleh guna Badiaga. Bunyi, kalau berbunyi sedikit pun dia terasa. Kalau kedengaran lah sesuatu bunyi, dia mudah terasa. Ketara sangat disebut. Okey. Itu kita lihat pada simptom kepala. Simptom partikular untuk remedi Badiaga ini tidak banyak. Yang utamanya ialah bahagian kepala. Yang kedua, dia sebut mata, bahagian mata. Kelopak mata tu merenggut-renggut. Merenggut-renggut. Istilah apa lagi yang kita nak sebut selain merenggut? Ada istilah lain tak sesuai. Dia kata twitching of left upper lip. Maknanya sebelah kiri twitching. Getak. Oh, minta maaf ya. Line dah sampai 100%, saya kena ni. Okey, minta maaf ya. Line ada masalah line kita pakai handphone. So twitching of left upper eyelid, maknanya bahagian kelopak mata atas sebagai merenggut sebelah kiri. Sebelah kiri kelopak mata. Bahagian kelopak mata atas. Okey, so merenggut. Okey. Masalah ni bertukar-tukar antara merenggut-renggut kelopak mata atas sebelah kiri. Kedua bola mata lembut. Okey, istilah dalam bahasa Inggeris ini kena faham. Bila disebut eyeballs tender, data pun tak kuat juga. Okey, istilah eyeballs tender ini biasa disebut. Di tempat lain pun ada, bukan tak semestinya bola mata saja bila disebut tender tu. Okey. Okey dah. Eyeballs tender. Kemudian disebut aching in eyeballs. Baru disebut sakit dalam bola mata tu. Tapi dia mula-mula sebut eyeballs tender. Kalau dia tak sebut aching pun, tender itu merujuk kepada rasa sakit dalam bola mata. Okey. Ini bahasa medical jugalah. Homeopati dan medical. So, di dalam bola mata terasa sangat sakit memar intermittent. Kadang-kadang, sekejap-sekejap dia rasa memar, rasa macam lebam bola mata tu seperti kena ketup lah umpamanya. Dan keadaan ini kerapnya timbul pada waktu pukul 3 petang. Okey, waktu pukul 3 petang. Bahagian respiratori, simptom partikular yang ketiga, bahagian respiratori atau kita sebut pernafasan, batuk. So batuk ni antara simptom penting disebut di awal tadi juga. So dalam bahagian respiratori berkaitan dengan pernafasan disebut juga batuk. Tadi batuk menyesakkan, influenza. Bila kita bicara mengenai kepala, sekarang bahagian bicara mengenai pernafasan, dia kata batuk juga yang melarak di waktu tengah hari. Okey, dekat-dekat lah tadi intermittent, memar sekejap-sekejap itu timbul pada jam 3 petang. Lebih kurang lah waktu tengah hari. So dia kata batuk melarak waktu tengah hari dan lega kalau masuk bilik hangat. Lega dalam bilik hangat. Mucus melayang keluar daripada mulut dan kedua lubang hidung. Bagaimana tu? Ini simptom penting diitalikkan oleh Dr. Borik. Mucus ataupun lendir itu melayang keluar. Sama ada kita sin kan dia, sin dah kita bersin. Kita bersin tu benda tu melayang keluar daripada hidung. Ataupun kita batuk dia melayang keluar daripada mulut. Biasa tak sesiapa yang batuk, bersin ataupun dia tidak rasa nak bersin tapi dia rasa
macam tersumbat ke, lalu dia menghembus. Bila dia menghembus itu, ada mucus melayang keluar daripada mulut. Ini bukan rekaan, bukan cerita sengaja kita nak kisah-kisahkan seperti novel, bukan. Sebab Dr. Borik sebut dia mucus flies out of mouth and nostrils. Cuma bagaimana kita nak cerita tu? Mucus flies out. Dia berterbangan keluar daripada mulut dan lubang hidung. Whooping cough with thick yellow expectoration. Okay, juga ada batuk rejan, batuk kokol, samalah dua-dua tu. Batuk jenis menyala ni, dia mengeluarkan kahak tebal warna kuning. Okey, bila dia batuk, dia mengkahakkan warna kahak yang tebal, maknanya kental. Melekatlah, susah nak keluar, dan warna dia kuning. Keluar melayang. Istilah yang digunakan ini menunjukkan satu simptom yang sangat jelas, keluar melayang. Tadi disebut flies out of mouth and nostrils. Sekarang disebut whooping cough with thick yellow expectoration. Titik bertindih koma di situ, flies out. Disebut flies out. Kali kedua disebut flies out. Maknanya terbang keluar. Faham tak? Faham. Siapa yang pernah mengalami hal ini, inilah remedinya. Okey flies out. Batuk kokol mengeluarkan kahak tebal warna kuning, keluar melayang. Okey, keluar melayang atau terbang keluar. Bolehlah mana-mana istilah kita terjemahkan. Kemudian disebut demam jerami, hay fever ni. Dalam bahasa Dewan Bahasa Pustaka, kita boleh terjemahkan dia sebagai demam alergi. Boleh juga terjemahkan sebagai demam jerami. Dan hay ini lebih merujuk kepada jerami. Jadi di banyak tempat, di kebanyakan tempat saya sebut istilah demam jerami. Lagipun istilah demam jerami ini banyak digunakan oleh murid-murid Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Contohnya Profesor Muhammad Nur Nordin. Dia sebut demam jerami. Serta pernafasan asma. Maknanya dia datang demam. Lepas tu bernafas dia sesak seperti orang lelah, orang asma. Menyucuk-nyucuk pleuritik dalam dada. Maknanya ada keradangan dan dia rasa menyucuk-nyucuk. Dan boleh mengakibatkan sesak dalam dada. Ya, Puan Nurliza, ya, baru masuk. Remedi Badiaga, ini remedi Badiaga. Kita dah catat situ Badiaga. Kita dah mula dengan remedi huruf B dalam pembicaraan rare remedies atau remedi jarang-jarang. Okey, Puan Nurliza saya sebut di awal tadi. InsyaAllah tahun hadapan kita akan kuliahkan material medika lah sedikit. Mungkin untuk sebulan atau 2 bulan itu bayaran. Kalau sijil PPHM ingin keluar, sijil kehadiran kuliah material medika PPHM keluar, kita on saja. Tahun hadapan bila terbit buku terbaru, insya-Allah buku ini akan sehebat buku yang kita terbit pada tahun 2022. Insya-Allah. Mungkin last lah, wallahu alam, tak tahulah. Okey. Impact, saya ingin memberi impact terakhir dalam bidang penerbitan buku-buku homeopati sebab kita kekurangan buku-buku homeopati dalam bahasa Melayu. So kita sekarang berada dalam kuliah alignment sebab hasil karya itu kita seolah-olah terjemahkan lah, kita boleh sebut terjemahkan, tapi ada kadang-kadang berbeza sedikit dan fokus pada remedi asal Dr. Borik. So hay fever, kita guna istilah demam jerami dengan pernafasan itu rasa seperti orang asma, sesak,
So menyucuk-nyucuk, rasa menyucuk. Dia sebut pleuritic, maknanya area pleuresa. Area pleuresa. Dia ada inflamasi, ada keradangan, ada rasa merengsa. Dan rasa-rasa ini boleh menyebabkan kita sesak nafas dalam dada. Sesak nafas melibatkan dada lah. Dan dia menyucuk-nyucuk dalam dada. Dia menyucuk-nyucuk pada leher. Dicucuk-cucuk juga dalam bahagian belakang. Kita rasa simptom itu menyucuk-nyucuk. Ingatnya remedi homeopati banyak juga simptom yang ada menyucuk-nyucuk. Badiaga ni salah satu daripadanya. Dan kalau kita batuk, kita ada rasa sesak, rasa menyucuk-nyucuk dalam dada, leher dan belakang, ditambah dengan simptom yang diitelikkan oleh Dr. Bory. Kita bersin, kita mendahakkan kahak, maka keluar melayang mucus. Lendir itu keluar melayang. Tidak kira dia warna kuning ke ataupun putih ke, dia kental keluar melayang. Istilah Dr. Bory, flies out. Siapa boleh terjemah lain daripada keluar melayang? Flies out. Keluar melayang ataupun terbang keluar. Ada masa berterbangan keluar. Itu istilah yang menunjukkan simptom bagi badiaga. Okey, kita lihat sekarang bahagian gester. Simptom partikular gester, dikata mulut rasa panas, rasa sangat dahaga, sakit menusuk dalam perut ni, sakit menusuk dalam perut ni. Sakit menusuk, kalau kena bangun kalau tidak tak nampak. Okay, sakit menusuk dalam perut, kawasan hulu hati kawasan hulu hati ni sakit menusuk. Apa hulu hati? Bahasa Inggeris disebut pit of stomach. Pit of stomach itu antara istilah yang digunakan di dalam Dr. Bory. Kawasan hulu hati rasa sakit menusuk dan dia menjala ke vertebra, bahagian belakang, bahagian scapula juga. Dan bagi orang perempuan, simptom partikular seterusnya, dia ada metrorrhagia. Disebut oleh Dr. Bory, maknanya ada bleeding, ada perdarahan yang tidak normal. Dia berlaku antara period, antara haid. Haid hari ini sepatut datang bulan hadapan, tapi antara dua haid itu berlaku perdarahan. Perdarahan ni perdarahan luar biasa. Dia boleh jadi bukan haid, metrorrhagia, dan melaratnya sebelah malam. Maknanya banyak keluar sebelah malam. Serta perasaan kepala membesar. Tadi di peringkat awal dalam pengenalan kita sebut ada pembesaran bahagian kepala, simptom partikular kepala, perasaan kepala membesar. Ni kalau keluar darah pun disertai dengan perasaan kepala tu semakin besar. Disebut oleh Dr. Bory dengan istilah yang jelas. Tidak disebut tambahan simptom lain. Dia sebut apa dia? Disebut macam mana boleh ada dalam Dr. Bory ini? Saya pun tanya juga. Cancer of breast. Maknanya kanser payudara, badiaga. Kanser payudara, badiaga. Banding dengan Asterias rubens, bandingkan dengan Corneum mac, bandingkan dengan Carbo animalis, bandingkan dengan Plumbum iodatum. Okey. Itu remedi-remedi yang boleh dirujuk dalam kes kanser payudara. Okey, boleh ni bahagian orang perempuan ni ada perdarahan antara haid, rasa kepala membesar, ada simptom layang lagi best tadi ya, kanser payudara. Seterusnya bahagian jantung, rasa sesuatu yang buruk. Dia rasa perasaan seperti ni sesuatu yang lagi teruk akan berlaku, yang tidak dapat dia bayangkan apakah benda tu, tapi dia ada rasa sesuatu yang buruk akan berlaku.
Tak selesa. Saya belum sempurna lagi sarapan. Baru minum air, makan pisang dan belum sarapan penuh lagi. Lepas ni kita sarapan. Tak apa, kita nak sebut di sini indescribable feeling. Okay? Indescribable bad feeling about the heart with soreness and pain. Okay? Ini disebut oleh Dr. Bory. Maknanya perasaan buruk itu tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh digambarkan mengenai jantung dia. Tidak ada persembahyang. Dan dia rasa sakit. Rasa lebam, memar. Itu perasaannya. Tidak dapat dibayangkan. Dia rasa sesuatu yang buruk. Maknanya, apa orang kata, bahasa Inggeris, istilah yang menarik jugalah. Istilah dalam bahasa Inggeris. Profesi. Dia seolah-olah membayangkan satu profesi lah. Dan istilah hujung, frasa lah, a phrase, frasa hujung disebut oleh Dr. Bory. Flying stitches all over. Ui, menarik. Flying. Kita asyik sebut perkataan flying tadi. Tadi kita sebut lendir, kahak ke, mucus tu keluar, flying out. Terbang keluar. Sekarang disebut flying stitches all over. Menyucuk-nyucuk itu berterbangan keseluruhannya. Di seluruh badan rasa menyucuk-nyucuk. Flying stitches ya. Yang menarik itu perkataan flying stitches. Kalau sahabat ada istilah yang lebih baik daripada itu, saya persilakanlah. Sebab yang saya jumpa itu sajalah. Menyucuk-nyucuk. Rasa menyucuk-nyucuk itu berterbangan seluruh badan dia. Flying stitches all over. Okay. Ini menarik ni. Sebab bila kita bicara simptom-simptom partikular, simptom partikular disebut oleh Dr. Bory biasanya berkaitan dengan bahagian organ-organ tertentu atau perempuan atau lelaki atau modaliti. Itu termasuk dalam simptom partikular lah. Tapi antara simptom-simptom yang banyak itu pula, ada sesetengah itu yang special. Jadi seolah-olah suatu as if, seolah-olah suatu simptom yang berbeza daripada yang lain. So bagi Badiaga ini, bahagian jantung pun simptom special dia, flying stitches all over. Menyucuk-nyucuk, berterbangan all over. Ya, okey. Okey, kita bicara tadi, kita dah bicara gastro, mulut panas, sangat dahaga, sakit menusuk dalam perut, kawasan hulu hati, menjala ke vertebra dan stapula. Untuk yang perempuan, meteorrhagia, bleeding antara period, melarat sebelah malam, dengan perasaan kepala dia membesar, dan ada kanser payudara. Bahagian jantung kita sebut ada rasa sesuatu yang buruk, tidak dapat dibayangkan. Kita rasa sesuatu akan berlaku terhadap jantung dengan sakit dan memar. Dan menyucuk-nyucuk halus, berterbangan merata-rata tempat. Itu istilah yang saya gunakan dalam buku. Okey, Materi Amerika Homeopati. So, bahagian kulit kita lihat, dia kata sakit bila disentuh. Juga disebut bintik-bintik di kulit. Maknanya pada kulitnya ada bintik-bintik dan ada pecah-pecah. Disebut di situ ragit. Ragit merujuk kepada fisur atau keretakan pada kulit. Dan simptom seterusnya bahagian belakang. Yang seterusnya dan terakhir, dia kata bahagian belakang rasa menyucuk-nyucuk pada kuduk leher. Istilah kuduk leher saya selalu terjemah, kita boleh guna dua perkataan lah. Salah satu, stitches in nape, scapula. Scapula satu hal. Nape ini merujuk kepada saya selalu sebut kuduk leher atau batang tengkuk, bahagian belakang dia. Bahagian belakang, nape of neck. Okey. Sakit dalam, okey,
mana pergi? Mencucuk-cucuk dalam kuduk leher. Apa istilah lagi? Occiput. Satu istilah lagi yang menggunakan occiput. Dan juga dalam skapula dia. Sakit dalam tulang belakang. Bukan skapula juga. Sakit dalam tulang belakang. Pinggul, bahagian pinggul dan bahagian anggota bawah. Okey, mudah-mudahan ini menjadi saham akhiratnya. Bukunya, ceramah live-nya. Leher terasa sangat kejang. Leher dia rasa kaku. Tak boleh nak pusing sesuka hati. Terasa kejang. Kejang. Istilah bagi stiffness ni selalunya kejang ke kaku ke. Ramai orang suka perkataan kaku. Stiff neck ni. Leher kaku. Saya lebih suka kata kejang leher lah. Stiff neck. Leher terasa sangat kejang. Otot dan kulit sakit. Kembali kepada pengenalan tadi, kita sebut bahagian kulit, bahagian integumen dan otot-otot rasa sakit. Itu pengenalan awal Dr. Borik. So, di sini bahagian belakang, dalam bicara mengenai bahagian belakang atau back, bahagian back ini, otot-otot dan kulit sakit. Dalam huruf italic, rasa sakit seolah-olah dipukul. Maknanya remedi apa tu? Kita ingat pada arnika ya. Hampir kepada arnika juga. So, otot-otot dan kulit sakit seolah-olah dipukul. Modaliti remedi melarat dengan sejuk dan lega dengan panas. Remedi apa tu? Melarat dengan sejuk, lega dengan panas. Boleh ingat tak? Antaranya mungkin arsenicum. Kalau salah, beritahu salah. Tapi kita faham lah. Kita faham. Hubungannya bandingkan mercurius serupa tetapi modalitinya bertentangan. So, kita boleh bandingkan dengan spongia, Phytolacca conium. Itu yang disebut oleh Dr. Borik. Complement. Selepas badiaga, mungkin boleh guna sulfur, mercurius, iodum. Dos. Apakah dos yang sesuai untuk guna badiaga? Dr. Borik suggest, menyarankan potensi pertama hingga ke-6. Okey? So, kita boleh guna pertama, ke-6 dan 30. Okey? So, itu saja untuk hari ini. Hari Jumaat, alhamdulillah kita sudah berjaya memulakan remedi yang di awalnya ialah huruf B. Kita perkenalkan dengan ringkas 2-3 hari yang lepas dengan remedi Basilinum. Basilinum ni dia lebih, kita kata lebih atas sedikit daripada rare. Sebab Dr. Casey Banjak memasukkan dia dalam main remedies. Cuma penjelasannya tidak panjang. Tetapi badiaga tidak ada dalam Allen, seperti juga Basilinum. Tidak ada dalam Allen's Keynotes. Tetapi, Casey Banjak memasuk kepada less important remedies. Maknanya less important remedies ni banyak. Tapi bila dia masukkan di situ, ada 100 lebih kurang remedi yang dimasukkan oleh Casey Banjak. Maknanya remedi ini juga satu remedi yang hampir-hampir penting. So, itu saja daripada saya. Salam dan moga-moga lebih banyak kita berselawat pada hari ini supaya boleh mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Saya tak buat hari Ahad sebab minggu ini saya balik Kota Baru pagi esok. Hari Senin baru saya datang kembali. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.